Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 November 2024 bersama saya Kemilia Nur Azlan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memfitnah bekas Menteri Keuangan Lim Kuan Eng. Ini berhubung dakwaan pembatalan status pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari semasa pentadbiran PH. Pesuruhjaya Kehakiman Ros Mawar Rozain mengarahkan Muhyiddin membayar ganti rugi sebanyak 1.35 juta ringgit kepada Lim. Hakim berkata ahli Parlimen Pagoh tidak cuba untuk mengesahkan kenyataan sebelum mengeluarkan dakwaan itu yang tidak berasas. Hakim Ros menegaskan keterangan Lim yang menyatakan dia tidak pernah mengeluarkan sebarang surat untuk membatalkan status pengecualian cukai yayasan itu tidak terjejas sepanjang perbicaraan penuh. Hakim juga mencatatkan saksi pihak Muhyiddin sendiri iaitu seorang pegawai dari Kementerian Keuangan mengesahkan Lim semasa memegang jawatan Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan sebarang surat yang mengandungi kenyataan sedemikian. Selain itu, Hakim menegaskan juga dakwaan itu serius kerana ia mencadangkan Lim telah menyalahgunakan kuasa yang melibatkan sebuah yayasan amal Islam. Muhyiddin tidak kelihatan semasa prosiding berlangsung. Dalam satu sidang media di lobi mahkamah, Lim lega dan bersyukur kerana keputusan Mahkamah Tinggi hari ini memihak kepadanya. Kata Lim, keputusan hari ini telah memberikan beliau keadilan buatnya mengikut lunas perundangan. Adalah palsu dan tidak berasas. Dan malah adalah sesuatu kenyataan yang amat harmful. Less dangerous, yang amat merugikan. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan menurunkan hantaran media sosialnya berkaitan Lim Kuan Eng sebagai mematuhi keputusan mahkamah hari ini. Ia dibuat selepas hakim mendapati bekas Perdana Menteri itu bersalah memfitnah Lim. Bagaimanapun di sebalik keputusan mahkamah itu, Muhyiddin memberitahu dia akan membawa kes itu ke Mahkamah Rayuan bagi membatalkan sabitan yang memihak kepada bekas Menteri Keuangan terbabit. Muhyiddin dalam satu hantaran di Facebook berkata beliau mempertahankan kenyataan yang dipertikaikan itu tidak bersifat memfitnah dan mempunyai pembelaan yang baik. Katanya, walaupun dirinya menghormati keputusan mahkamah, namun berasa sangat kecewa dengan keputusan itu. Muhyiddin juga berkata jumlah yang diberikan oleh mahkamah adalah terlampau tinggi. Terdahulu di Mahkamah Tinggi hari ini, Muhyiddin diperintah membayar ganti rugi berjumlah 1.35 juta ringgit kepada Kuan Eng selepas didapati bertanggungjawab memfitnah pengerusi DAP itu. Hakim memutuskan bahawa Muhyiddin memfitnah Lim dalam isu pembatalan status pengecualian cukai terhadap Yayasan Al-Bukhari ketika Lim Menteri Keuangan pada zaman Kerajaan Pakatan Harapan. Hakim juga menganggap dakwaan dibuat Muhyiddin sebagai tidak berasas. Seorang kadet Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Dia didakwa kerana mencederakan seorang lagi kadet menggunakan setrika wap panas. Amirul Iskandar Nurhanizan, 22 tahun, menafikan pertuduhan mencederakan Muhammad Salman Muhammad Saiful Suraj, 20 tahun, dengan senjata berbahaya. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Akademi Latihan Tentera di UPNM, Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur, sekitar jam 11.45 malam pada 22 Oktober. Amirul berdepan hukuman penjara maksimum 10 tahun, denda, sebatan atau mana-mana antara dua hukuman jika didapati bersalah di bawah Seksyen 3, 2, 4 Kanun Keseksaan. Hakim Igusra Ali menetapkan jaminan sebanyak RM20,000 dengan dua penjamin dan memerintahkan tertuduh supaya tidak menghubungi saksi pendakwaan. Hakim turut menetapkan 27 Disember sebagai tarikh sebutan kes. Kes ini timbul 7 tahun selepas kejadian buli kejam dan pembunuhan Kadet Tentera Laut UPNM, Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain, yang turut melibatkan kecederaan setrika panas. Berita seterusnya, selepas hampir 5 jam, pengasas Fashion Valley Vivi Yusof dan suaminya Fazaruddin Shah Anwar selesai memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM hari ini. Pasangan tersebut yang tiba di bangunan Suruhanjaya itu pada jam 9.13 pagi dilihat keluar pada 1.58 petang. Difahamkan, proses menyambung semula keterangan yang memasuki hari keempat itu adalah berkait dengan dokumen serta beberapa transaksi didakwa meragukan. Turut hadir adalah peguam pasangan itu,
Sharvin Raaj Selva Kumar. Vivi dan suami hadir ke Ibu Pejabat SPRM sejak Selasa lalu bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Ia susulan siasatan membabitkan pasangan terbabit berhubung laporan kerugian pelaburan dana Khazanah Nasional Berhad, Khazanah, dan Permodalan Nasional BHD, PNB, dalam Fashion Farid berjumlah RM43.9 juta. Semalam, SPRM mengesan terdapat beberapa transaksi akaun mencurigakan dalam siasatan berhubung kerugian pelaburan itu. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Azam Baki, berkata transaksi mencurigakan itu dikesan sejak 2018 hingga tahun lalu berdasarkan siasatan yang dijalankan setakat ini. Pada Rabu, kediaman milik pasangan suami isteri itu di Mont Kiara, Kuala Lumpur digeledah pegawai SPRM. Sempena ulang tahun Malaysia Kini yang ke-25, mulai sekarang hingga 30 November, anda boleh melangan atau memperbaharui pakej Malaysia Kini anda dengan diskaun 25%. Klik link dalam penerangan di bawah atau imbas kod QR pada skrin anda untuk menikmati tawaran eksklusif ini. Seramai 6 anggota Batalion Malaysia Malbat disahkan mengalami kecederaan susulan insiden letupan yang berlaku berdekatan Stadium Saida, Lubnan. Kejadian itu berlaku ketika anggota Malbat 850-12 bergerak dari Beirut ke Kem Marakah pada 1.54 petang waktu Lubnan atau 7.54 malam waktu Malaysia semalam. Markas Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dalam kenyataan malam tadi memaklumkan letupan tersebut telah menyasarkan sebuah kenderaan awam lain yang sedang menghala ke Beirut. Namun turut mengakibatkan kerosakan pada sebuah bas yang membawa anggota Malbat 850-12. Seorang daripada anggota Malbat mengalami kecederaan di bahagian tangan disyaki patah tertutup pada lengan kiri dan seorang lagi anggota Malbat 850-11 yang turut mengalami cedera ringan. ATM memaklumkan anggota yang cedera di tangan telah segera dibawa ke Hospital Hamud di Saida untuk mendapatkan rawatan oleh pegawai perubatan Malbat 850-11. Pada Rabu, penghantaran pertama pasukan Malbat 850-12 melibatkan 220 pegawai dan anggota lain-lain pangkat dilakukan bagi meneruskan misi pengaman di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Penugasan dan penghantaran pasukan Malbat 850-12 diatur gerak secara berperingkat melibatkan kekuatan 854 pegawai dan anggota termasuk pasukan angkatan bersenjata di Raja Brunei dan seorang pegawai awam bermula Rabu hingga 18 November ini. Dalam perkembangan lain, Jurucakap Kerajaan Fahmi Fadzil berkata kerajaan belum mempunyai sebarang keputusan berhubung kedudukan Majlis Profesor Negara, MPN. Semalam, laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara, PAC, menyarankan Jabatan Perdana Menteri, JPM, mengkaji sama ada MPN masih relevan dalam membantu kerajaan membangunkan negara. Pada Julai, laporan Ketua Audit Negara mendedahkan MPN membayar allowance tetap pengerusi dan timbalan pengerusi berjumlah RM207,000 tanpa kelulusan menteri. Tapi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri pernah memberi teguran yang keras tentang cara mungkin beberapa perkara diuruskan. Tapi belum ada kata muktamad. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kemilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.